Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam tajuk pengukuran isi padu. Untuk tahun 3, kita membincangkan pengukuran isi padu dalam 3 peringkat. Yang pertama, kita telah membincangkan pengukuran isi padu bongkah. Yang kedua, kita juga membincangkan tentang pengukuran isi padu cecair. Dan peringkat ketiga, kita membincangkan pengukuran isi padu bagi pepejal yang tidak sekata. Inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya, isi padu pepejal tidak sekata. Jadi kita akan membincangkan juga bagaimana untuk mendapatkan ukuran isi padu pepejal yang tidak sekata. Apa itu pepejal tidak sekata? Pepejal yang tidak sekata ni adalah pepejal yang tidak mempunyai bentuk yang tetap, bentuk yang tidak seperti bongkah lah. Contohnya batu. Batu dipanggil pepejal tidak sekata. Atau ranting kayu, atau kamu nak dapatkan isi padu gunting, nak dapatkan isi padu pemadam yang bukan berbentuk bongkah ya. Jadi yang ni kita ada cara atau kaedah yang tersendiri. Mari kita lihat. Untuk mendapatkan isi padu pepejal tidak sekata, kita gunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Apa itu kaedah sesaran air? Kalau kamu lihat pada rajah ini, menunjukkan air di dalam sebuah bikar. Air di dalam sebuah bikar itu kemudian dimasukkan seketul batu. Kita gunakan batu lah kat sini sebagai pepejal yang tidak sekata. Cuba kamu lihat apa yang terjadi. Setelah dimasukkan batu ke dalam cecair tersebut, di dalam air tersebut, aras air akan meningkat. Jadi peningkatan aras air disebabkan oleh masuknya batu ke dalam air itu dipanggil air yang tersesar. Jadi perubahan peningkatan air daripada yang ada batu dengan yang sebelum ada batu tadi, perbezaan itu adalah mewakili isi padu batu tersebut. Jadi isi padu air yang tersesar, iaitu kenaikan air tadi itulah adalah bersamaan dengan isi padu objek. Kalau kita gunakan batu, jadi ia mewakili isi padu batu itulah. Yang kaedah penyesaran air, peningkatan air inilah yang dipanggil sesaran air. Kita ada beberapa kaedah, kita akan lihat kaedah-kaedah pengiraan setiap kaedah. Ini adalah kaedah sesaran air yang pertama. Kaedah sesaran air yang pertama. Jadi, kita masukkan air ke dalam sebuah silinder penyukat. Contohnya, masukkan 20 ml air ke dalam silinder penyukat. Dan kita namakan ia sebagai bacaan isi padu awal. Maksudnya isi padu awal ni isi padu air sahaja. Kemudian kita akan masukkan seketul batu. Batu sebagai objek yang hendak diukur. Kita masukkan objek iaitu batu ke dalam silinder penyukat yang sama. Jadi akan terdapat penambahan air kat situ. Penambahan aras air. Air tidak bertambah ya, cuma aras air itu akan meningkat. Jadi kalau lihat kat sini kita namakan dia sebagai bacaan isi padu akhir. Jadi, untuk mendapatkan isi padu batu, kita
dapatkan perbezaan antara isi padu akhir dengan isi padu awal. Okay, iaitu bacaan isi padu akhir ditolak dengan bacaan isi padu awal. Isi padu akhir yang ada batu, isi padu awal yang tiada batu. Jadi, isi padu akhir tolak isi padu awal. Okay, jadi, kalau kita lihat kat situ, isi padu akhir adalah 30 ml. Dan kita tolakkan dengan isi padu awal iaitu 20 ml. Jadi 30 ml tolak dengan 20 ml kita akan dapat bersamaan dengan 10 ml. Jadi isi padu batu adalah 10 ml. Okey, perbezaan antara isi padu awal dengan isi padu akhir dengan isi padu awal tadi adalah mewakili isi padu batu atau objek yang diukur. Boleh faham? Okey, kita cuba lihat kaedah kedua. Okey, ini ialah kaedah kedua. Kaedah kedua ini kita menggunakan tin Eureka. Okey, nama ni tin Eureka. Jadi kamu lihat pada tin ini dia ada muncung yang menghala ke bawah. Okey, muncung dia tu menghala ke bawah. Jadi muncung tu sebenarnya berperanan untuk mengalirkan peningkatan aras air. Okey, dia akan mengalirkan air itu ke bawah. Okey. Jadi kita lihat macam ni, langkah pertama yang sebelum tu maksudnya kita isikan air ke dalam tin Eureka sehingga ke aras muncung. Okey, maksudnya sampai maksimum lah. Maksudnya selagi dia tak keluarkan air. Jadi letakkan air sehingga ke aras muncung tin Eureka tu. Okey, ni ialah tin Eureka ya. Tin Eureka. Okey, jadi sebelumnya kita masukkan air ke dalam tin Eureka. Tin Eureka ni kita tinggikan sedikit untuk membolehkan kita kumpul air yang tersesar. Okey, ingat kita belajar tentang sesaran air. Maksudnya kita akan kumpul air yang tersesar. Okey, jadi pastikan air berada betul-betul di aras corong. Okey, corong untuk keluar air. Okey, kemudian kita masukkan batu atau objek yang kita nak ukur isi padunya ke dalam air tersebut. Okey, ke dalam tin Eureka yang berisi air itu. Okey, jadi seperti yang kita tahu, apabila kita masukkan sesuatu objek, air itu akan tersesar. Okey, jadi dekat sini apabila air itu tersesar, air yang tersesar tu dia akan keluar melalui muncung dan kita akan kumpulkan ke dalam silinder penyukat. Okey, yang tersesar tu kita akan kumpulkan dalam silinder penyukat. Jadi isi padu air yang dikumpulkan, isi padu air yang tersesar yang dikumpulkan tu adalah menyamai atau mewakili isi padu batu yang kita gunakan. Jadi konsep dia sama. Okay, isi padu air yang tersesar adalah bersamaan dengan isi padu objek. Okey, jadi terdapat dua kaedah. Sama ada kita guna je silinder penyukat yang sama, yang biasa, cuma kita dapatkan perbezaan isi padu akhir dengan isi padu awal, atau kita terus boleh guna tin Eureka dengan mengumpulkan air yang tersesar. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah penerangan cikgu yang agak panjang lebar ini. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Semoga kamu dapat ilmu yang bermanfaat dan terus menjadi murid yang cemerlang. Jumpa lagi.